Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kasrina Binti Muhammad Quraiza, nombor matrik 063402. Kedudukan hadis sahih sebagai sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran telah disepakati umat Islam berpandukan dan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Mereka juga bersepakat menyatakan bahawa pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah suatu dosa yang sangat besar, menyebabkan seseorang pendusta itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Memasukkan hadis antara fenomena yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW apabila manusia mula mengejar cita-cita tanpa mengira jalan yang ada di hadapannya sama ada jalan yang benar ataupun jalan yang salah, kerana didorong oleh salah faham terhadap ajaran agama Islam, lalu dia mencampur adukkan antara sabda dan juga yang bukan sabda. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan mengenai hadis maudhu'. Menurut istilah ulama hadis, maudhu' artinya hadis yang dibuat dan juga direka secara dusta terhadap Rasulullah SAW. Selain itu, maudhu' pada bahasa bawa makna jatuh dan juga hilang. Seterusnya, apakah faktor-faktor pemalsuan hadis? Ulama dan penyelidik hadis maudhu' mengenal pasti beberapa faktor yang mendorong pemalsuan hadis. Yang pertama, krisis dalam dalaman umat Islam akibat perbezaan kecenderungan politik. Penyokong setiap pemimpin sanggup memasukkan hadis bagi kepentingan kumpulannya. Yang kedua, memburukkan ajaran Islam. Faktor ini banyak dilakukan oleh kumpulan di luar Islam yang tewas kepada kekuasaan Islam. Sebenarnya mereka kecewa dengan kekalahan, lalu memalsukan hadis dengan tujuan menyesatkan umat Islam dan pemikiran umat Islam. Yang ketiga, merangsang orang ramai supaya berbuat kebajikan. Faktor ini banyak dilakukan oleh golongan yang tidak memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi, mereka memasukkan hadis supaya orang kembali berbuat amal kebajikan. Yang keempat, mencari kepentingan dunia seperti mengambil hati pemimpin dan mendapatkan kedudukan yang istimewa pada hati pemerintah. Terusnya, macam mana kita nak tahu itu adalah hadis maudhu'? Okey, daripada beberapa kajian yang dibuat ulama dalam bidang ini, beberapa alamat hadis maudhu' dikenal pasti. Antaranya, pengakuan sendiri daripada pemaudhu'nya. Contoh seperti Ibnu Ismah Nuh Ibnu Maryam yang memasukkan hadis tentang fadilat Al-Quran surah demi surah. Yang kedua, bertentangan fakta sejarah. Yang ketiga, penggunaan bahasanya yang rendah. Yang keempat, tidak ditemui dalam kitab-kitab. Yang kelima, bertentangan akal dan kenyataan. Yang keenam, bertentangan keterangan Al-Quran dan dalil yang mutawatir. Seterusnya, hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Ulama hadis Salaf dan Khalaf bersepakat menyatakan tidak harus meriwayatkan hadis maudhu' dalam apa jua bidang sekalipun. Banyak hadis yang memberi amaran keras terhadap pendusta yang memalsukan hadis, kemudian mendakwanya sebagai sabda Nabi. Justru itu, para sahabat sangat takut apabila meriwayatkan sesebuah hadis kerana khawatir terjerumus ke dalam amaran itu. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad SAW, "La takdzibu alayya, fa innahu may yakzib alayya yalijun nar." Terjemahannya, jangan kamu berdusta terhadapku, sesungguhnya sesiapa berdusta terhadapku maka sedialah kemasukannya ke dalam neraka. Kumpulan daripada hadis maudhu' ini, permasalahan hadis-hadis dhaif dan juga maudhu' antara isu yang sudah dibincangkan oleh ulama-ulama hadis. Mereka telah mengambil kesimpulan untuk menyekat riwayatnya kerana Islam telah cukup bagi maksud menghayatinya dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ulama menyedari jika hadis-hadis maudhu' itu terus tersebar dengan bebas, kesucian agama mungkin akan tercemar. Justru itu, suatu kaedah yang lebih mantap dan lebih berkesan perlu diambil bagi menyekat hadis-hadis yang seumpamanya itu. Mewujudkan sebuah badan penyimak untuk menyebar buku-buku agama sebelum diterbitkan boleh membantu usaha menyekat penyebaran hadis-hadis palsu. Difahamkan percetakan Al-Quran telah sekian lama mengambil pendekatan ini. Sekian, terima kasih.